Ini adalah soalan kuantitatif 7. Jadual berikut menunjukkan kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Singapura dan yen Jepun dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Okey, memang kita dapati dia adalah berkaitan dengan kadar pertukaran asing sebab soalan pun telah nyatakan banding ringgit Malaysia dengan Singapore dollar, okey, dolar Singapura ya, dan juga yen Jepun. Okey, sekarang kita cuba tengok maklumat yang telah dibekalkan melalui jadual ini. Ada tahun, ada kadar pertukaran per 100 unit. Okey, untuk maklumat pelajar, nanti anda kena faham betul-betul apa maksud per 100 unit ini. Okey, kita cuba tengok bilangan tahun dia. Ada 4 tahun ya, daripada tahun 2007 hingga tahun 2010. Okey, kan tadi Miss kata yang berkaitan dengan kadar pertukaran per 100 unit ini, kan saya kata akan kena faham betul-betul apa maksud dari ini kan? Okey, cuba tengok. Kadar pertukaran per 100 unit Singapore dollar. Okey, jadi untuk tahun 2007, kalau katakan saya nak tengok dari segi Singapore dollar punya ya, dia punya maklumat yang dibekalkan. Sebenarnya dia adalah merujukkan bahawa, okey, Miss tulis dekat sini ya, dolar Singapura, okey, sama dengan 100. Okey, kemudian sama dengan apa? Kan sini adalah 228.79 kan. Ini sebenarnya adalah merujuk kepada ringgit Malaysia. Okey, dengan reti kata lain, dolar Singapura 100 sama dengan RM 228.79. Ini adalah kadar pertukaran bagi tahun 2007. Okey, kalau katakan sekarang saya nak tengok dari yen Jepun pula. Kalau yen Jepun pun sama, seperti apa yang Miss katakan, kadar pertukaran per 100 unit. Unit apa tu? Unit yen. Bermaksud dekat sini, nanti kita akan tulis 100 yen. Sama dengan apa? 3.31 ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada ringgit Malaysia. Jadi kita pun boleh tulis kadar pertukaran dia di mana 100 yen sama dengan RM 3.31. Okey, dan ini adalah kadar pertukaran bagi tahun 2007. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, anda sepatutnya tentukan kadar pertukaran untuk setiap tahun. Anda tunjuklah yang seterusnya macam mana. Yang ini, bagi tahun yang seterusnya, kalau banding dengan yen, dia adalah macam mana. Okey, jadi misalnya tunjuk untuk tahun 2007 sahaja supaya anda boleh faham betul-betul apa maksudnya kadar pertukaran per 100 unit yang telah diberikan melalui jadual ini. Okey, jadi sekarang anda sepatutnya sudah ada gambaran umum, okey, berkaitan apa yang kita telah bincangkan ini. Sekarang kita akan tengok dari segi soalan yang dikemukakan. Cuba tengok soalan yang ditanya. Soalan A. Hitung kadar perubahan nilai mata wang Malaysia. Okey, ada kadar. Jadi anda tahu kadar itu sebenarnya merujuk kepada peratusannya, peratusan perubahan. Dia nak nilai mata wang Malaysia berbanding dengan yen dan juga berbanding dengan dolar Singapura antara tahun 2008 dan juga tahun 2009. Okey, anda boleh nampak dekat sini, dia hanya kata tahun 2008 dengan tahun 2009 kan? Dan lah dia guna perkataan antara. So, bermaksud nanti pelajar hanya perlu fokus untuk tahun 2008 punya kadar pertukaran dan tahun 2009 punya kadar pertukaran sahaja. Okey, sekarang kita fokus untuk yen dulu ya sebab dia tanya pasal yen. Kita akan fokus untuk 2 tahun ini ya. Okey, ini soalan A ya. Sekarang saya nak fokus pasal yen punya. Okey, katakan sekarang saya nak tengok tahun 2008.
Okey, saya akan tulis kata pertukaran. Yang ini dulu, yen punya. Okey, tahun 2008, okey, yen dia bermaksud 100 yen sama dengan RM3.71. Jadi Miss pun tulis 100 yen sama dengan RM3.71. Okey, lepas tu untuk tahun 2009 pula. Okey, juga sama sebab dalam jadual dia bagi dalam yen kan 100 yen. 100 yen itu berapa? RM3.31. Okey, setelah kita dapat maklumat yang berkaitan dengan kadar pertukaran ini, sekarang kita tengok semula soalan dia. Soalan dia nak cari apa? Kadar perubahan nilai mata wang Malaysia. Bermaksud yang ini anda sepatutnya kena tukarkan sehingga jadi RM1 sama dengan yen berapa. Dan anda tak boleh kata, Miss, saya guna 3.31 ya, saya nak tengok perubahan, saya tolak yang ini. Bahagi yang ini darab dengan 100%. Anda tidak boleh buat demikian. Sebab soalan dia sekarang dia kata kadar perubahan nilai mata wang Malaysia. Kalau katakan soalan itu tanya, hitung kadar perubahan nilai mata wang yen berbanding dengan ringgit Malaysia, yes, anda boleh proceed guna yang ini, yang semasa tolak sebelum bahagi sebelum. Tetapi saya ulang, disebabkan sekarang soalan dia adalah fokus nilai mata wang Malaysia, bermaksud dekat sini anda kena buat sedikit pengiraan, anda kena ubah dan jadi katakan sini RM1 sama dengan berapa yen. Okey, ini pun sama, nanti tukar RM1 sini jadi berapa yen. Nak tukar itu sebenarnya senang sahaja. Okey, tadi kan saya kata 100 yen sama dengan RM3.71 kan. Nak dapatkan satu itu, kita bahagi dengan 3.71. Sebelah kanan kita bahagi 3.71. Sebelah kiri pun sama, kita akan bahagi 3.71. Okey, ini bahagi dapat 1. Yang ini pula. Dan jawapan yang anda dapat sama dengan berapa yen ya? 26.95. Good, 26.95 yen. Okey, begitu juga untuk tahun 2009, anda cuba buat pengkiraan sikit. Okey, dan RM1 sekarang sama dengan berapa yen? 30.21. Okey, good. 30.21. Pengkiraan dia sebenarnya sama seperti untuk tahun 2008 sahaja. Kan tadi Miss sudah kata, sini saya nak dapatkan satu. Saya guna 3.31 bahagi 3.31 kan. Jadi untuk yang sebelah kiri punya yen punya pun sama. Anda bahagi 3.31 sahaja. Jadi dapatlah 30.21. Okey, sekarang yang seterusnya kita cuba tengok semula soalan dia. Kadar perubahan nilai mata wang Malaysia berbanding dengan yen. Okey, nanti kita akan tulis yang ini. Okey, untuk rumus kita ya. Okey, kita salin balik. Nanti kita cuba fikirkan apakah rumus yang sebenarnya sesuai digunakan. Okey, jadi Miss tulis kat belakang sini. Kadar perubahan nilai ringgit Malaysia ya berbanding dengan yen. Okey, jadi sekarang memang kita akan bandingkan antara tahun 2009 dengan tahun 2008. Tetapi apakah yang saya perlu tulis dekat sini? Kadar pertukaran mata wang asing. Ataupun kita boleh sebut sebenarnya kita guna kadar pertukaran asing. Kan sebab kan saya kata subtopik yang kita belajar kadar pertukaran asing kan. Jadi dekat sini anda sepatutnya boleh tulis kadar pertukaran asing. Okey, masa periksa anda tulis penuh ya kadar pertukaran asing bagi tahun yang semasa iaitu tahun 2009. Okey, tolak kadar pertukaran asing tahun sebelum dia, tahun 2008. Bahagi kadar pertukaran asing
tahun sebelum darab 100%. Kita boleh saja guna kadar pertukaran asing sebab memang satu topik yang kita fokuskan, kita memang namakan dia sebagai kadar pertukaran asing. Kalau katakan anda nak spesifik, tulis semula nilai RM berbanding yen tahun semasa, tolak nilai RM berbanding yen tahun sebelum, bahagi nilai RM berbanding yen tahun sebelum darab 100% pun boleh sahaja. Tapi cuba panjang sikit lah. Okey, sekarang kita cuba tengok kadar pertukaran asing yang kita tunjukkan ini sebenarnya dia adalah merujuk nilai RM banding dengan yen. Jadi nilai RM yang ini kan banding dengan yen. Dengan reti kata lain, maklumat yang kita akan masukkan ke dalam pengiraan kita adalah yang ini dengan yang ini. Which means kita akan pakai yang tahun semasa tolak sebelum bahagi yang sebelum darab dengan 100%. Cuba kirakannya, nanti misalkan tanya jawapan. Okey, daripada pengiraan yang telah ditunjukkan ini, berapakah jawapan yang anda dapat? 12.1. 12.1. Kurang tepat? 12.1%. Yes, good. Mesti ada percentage. Kenapa? Sebab anda tengah kira kadar. Kadar kan saya kata ada peratusan kan? Pastikan ada peratusan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kalau daripada jawapan yang kita put oleh ini, kita dapati bahawa dia adalah positif kan? Kalau positif itu sebenarnya dia menunjukkan bahawa nilai RM berbanding yen dia sebenarnya telah meningkat. Okey? Pada tahun 2009 berbanding dengan tahun 2008. Kenapa saya kata nilai RM ini, okay, kenapa saya kata dia adalah meningkat kalau berdasarkan jawapan ini? Okay, cuba tengok ya jawapan yang dikemukakan dekat sini. Okay, dulu kalau anda bagi RM1 sahaja, iaitu pada tahun 2008, anda hanya dapat 26.95 yen sahaja. Sekarang untuk tahun 2009, anda masih bagi RM1 sahaja. Tetapi yen yang anda dapat adalah 30.21. Bermaksud dengan menggunakan ringgit Malaysia yang sama iaitu RM1, semakin banyak yen yang anda akan dapat. Jadi apabila semakin banyak yen yang anda terima itu menunjukkan bahawa nilai ringgit Malaysia sudah meningkat. Itulah sebab kita dapat sini akan jadi positif. Okey, jadi sekarang apa yang kita bincangkan hanya nilai mata wang Malaysia berbanding dengan yen sahaja. Kita kena tunjukkan berbanding dengan dolar Singapura juga. Okey, jadi step dia sebenarnya lebih kurang sama dengan tadi. Kita akan tunjukkan ataupun kita akan keluarkan maklumat bagi tahun 2008 dengan tahun 2009. Macam yang ini. Kita tulis dolar Singapura, kemudian senaraikan 2 tahun yang kita nak kaji ini. Buat bersama-sama dengan Miss ya. Okay, ini dolar Singapura ya. Okay, kemudian kita ada tahun 2008. Kita juga ada tahun 2009. Okey, selepas itu kita keluarkan kadar pertukaran dia daripada jadual tersebut. Okey, fokus yang ini. Okey, dolar Singapura ya. Okey, tahun 2008 yang ini. 228.09 bermaksud 100 dolar Singapura sama dengan RM 228.09. Okey, begitu juga dengan tahun yang berikutan. 219.46. Jadi sekarang Miss akan tuliskan kadar pertukaran dia. Okey, selepas kita sediakan kadar pertukaran ini, anda kena tahu bahawa ini sebenarnya merujuk apa? Ini sebenarnya adalah nilai dolar Singapura dalam RM. Sebab nilai dolar Singapura, cuba tengok, kita kaji dari nilai dolar Singapura. Tetapi kan tadi saya kata,
kehendak soalan dia minta apa? Dia nak tengok nilai mata wang Malaysia. Dengan reti kata lain, anda kena cari dalam ringgit Malaysia tu berapa. Bermaksud dekat sini, saya akan cari RM1 sama dengan dolar Singapura berapa. Okey, yang ini pun sama bagi tahun 2009. RM1 sama dengan dolar Singapura berapa. Okey, cara pengiraan dia sebenarnya adalah sama dengan yang ini untuk dapatkan RM1. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, bagi tahun 2008, kalau ringgit Malaysia sama dengan 1, dolar Singapura itu sama dengan berapa ya? 0.44. Okey, yes. 0.44. Itulah jawapan dia. Juga sama untuk tahun 2009. Okey, sekarang saya nak dapatkan RM1. Jadi, Singapura dolar itu sama dengan berapa ya? 0.46. Okey, good. Jadi anda sepatutnya sudah tahu macam mana nak kira kadar pertukaran yang ini kalau kita nak tengok dari segi nilai ringgit Malaysia. Okey, sekarang kita sambung. Kita akan tunjuk rumus yang sedemikian. Tetapi kali ini kita adalah banding dengan dolar Singapura. Dengan reti kata lain, kita masih pakai rumus ini. Cuma belakang sini kita ubah berbanding dengan dolar Singapura. Okey, cuba fikirkan rumus dia dan tunjukkan perkiraan dia ya. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Yang sekarang kita nak cari ini adalah kadar perubahan nilai ringgit Malaysia berbanding dengan Singapura dolar ya, iaitu dolar Singapura. Okey, juga sama saya sudah kata kita boleh tulis kadar pertukaran asing saja. Tapi pastikan masa periksa itu anda tulis yang penuh lah. Okey, selain daripada tulis kadar pertukaran asing, kalau pelajar nak tulis nilai RM berbanding dengan Singapura dolar tahun semasa pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi, kita akan pakai maklumat tersebut yang tahun semasa tolak tahun sebelum. Ingat, untuk tahun sebelum itu, kita akan guna T tolak 1. Kemudian bahagi tahun sebelum darab dengan 100%. Okey, sekarang cuba tengok. Kan saya kata ini adalah nilai ringgit Malaysia kan? Jadi, nilai ringgit Malaysia 1. Nilai ringgit Malaysia 1. Kita nak banding dengan Singapura dolar. Bermaksud kita akan masukkan maklumat yang ini dengan yang ini sahaja. Ingat, kita guna yang semasa, tolak sebelum, bahagi sebelum dan darab dengan 100%. Okey, berdasarkan pengkiraan yang telah ditunjukkan ini, sekarang saya tanya, berapakah jawapan yang anda dapat? 4.55%. Okey, good. Itulah jawapannya. Sekarang daripada jawapan yang anda peroleh itu, kita dapati bahawa nilai dekat sini adalah positif. Jadi sekarang saya tanya, apakah yang anda faham dengan positif ini? Nilai ringgit Malaysia meningkat Berbanding dengan apa? berbanding dengan Singapura dolar. Meningkat kan? Bagi tahun apa tu? Bagi tahun 2009 Banding dengan? berbanding dengan tahun 2008. Yes. Okey, sekarang cuba tengok. Saya kata nilai ringgit Malaysia telah meningkat kan? Okey. Kalau anda nak cek semula apa yang jawapan tu bagi betul ke tidak, tengok semula dekat sini. Dulu RM1 iaitu tahun 2008-nya, kita boleh dapat Singapura dolar 0.44. Bermaksud anda hanya bagi RM1 saja, you akan dapat 0.44. Tetapi sekarang, iaitu tahun 2009, anda masih bagi RM1. Sekarang anda dapat 0.46 Singapura dolar. Dengan reti kata lain, RM yang anda bagi itu masih sama. Kita masih guna RM1 saja. Tetapi semakin banyak Singapura dolar yang telah diperoleh. Jadi itu menunjukkan bahawa nilai ringgit Malaysia telah meningkat. Itulah sebab kita akan dapat positif dekat sini. Okey, jadi itu sebenarnya adalah berkenaan dengan soalan A sahaja. Jadi soalan A ini memang dia complicated sikit, jadi anda kena faham betul-betul lah. Yang saya nak highlight punya adalah yang ini.
anda kena tengok anda dengan kira kadar perubahan nilai mata wang negara apa. Kalau sekarang Malaysia, memang anda kena tukar jadi RM1. Ataupun kalau anda tak suka RM1, anda kata, Miss boleh tak kalau saya nak guna RM100? Pun boleh juga. Tapi pastikan anda tengok dari segi RM. Okey? Okey, sekarang kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan B. Huraikan arah aliran perubahan ringgit Malaysia. Ya, tengok ya. Kita nak tengok RM sekali lagi ya macam yang ini. Berbanding dengan dolar Singapura dan yen Jepun antara tahun 2007 hingga tahun 2010. Bermaksud dia nak anda tengok berdasarkan jadual itu. Okay? Meaning starting from the beginning until the end. Okay, kita kena tengok ringgit Malaysia ya berbanding dengan dolar Singapura berserta dengan yen Jepun. Okay, kita fokus dengan dolar Singapura dulu ya yang ini. Okey, kita buat slowly ya. Okey, kan tadi saya sudah sediakan kadar pertukaran dia bagi tahun 2007, kita boleh nyatakan dalam bentuk ini kan. Okey, kalau untuk tahun yang seterusnya, kita cuba tengok. Dari tahun 2007 ke tahun 2008. Okey. Anda boleh dapati bahawa kalau katakanlah kita bagi 100 Singapura dolar, kita hanya dapat ringgit Malaysia 228.79. Okey, dan sekarang kita masih bagi 100 dolar Singapura. Tetapi ringgit Malaysia yang kita dapat hanya adalah 228.09. So, kalau yang ini bermaksud kita sebenarnya tengok dari sudut Singapura dolar. Cuba tengok. Kita masih bagi Singapura dolar yang sama iaitu 100. Semakin sikit RM yang kita dapat. Tengok, dulu dapat 228.79. Sekarang kita hanya dapat 228.09. Dengan reti kata lain, sebenarnya Singapura dolar sudah jatuh. Okey, tetapi soalan dia bukan nak kita tengok dari sudut Singapura dolar. Dia nak kita tengok dari RM. Kalau Singapura dolar turun itu, bermaksud RM sudah meningkat. Bermaksud daripada tahun 2007 ke tahun 2008, walaupun kadar pertukaran yang ditunjukkan dekat sini, memang kita tengok dari nilai Singapura dolar kan. Tetapi kita sebenarnya boleh guna maklumat tersebut untuk bantu kita tentukan nilai ringgit Malaysia itu macam mana. Sebab yang ini memang dia sentiasa berhubungan songsang. Okey, kita cuba tengok untuk tahun yang seterusnya. Singapura dolar 100 kita dapat RM 219.46. Jadi Singapura dolar sudah naik ke ataupun sudah turun. Dulu anda bagi 100 Singapura dolar, anda dapat ringgit Malaysia 228. Sekarang anda masih bagi 100 Singapura dolar, anda hanya dapat 219 ringgit Malaysia. Semakin banyak RM yang you dapatkan semakin sikit. Oh, menurun. Apa yang Semakin menurun? sikit. Semakin sikit kan? Jadi sekali lagi Singapura dolar sudah turun. Bermaksud RM meningkat lah. Okey, jadi masih sama kekal dengan yang ini. Okey, kita sambung dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Okey, dulu bagi Singapura dolar 100, kita dapat RM 219.46. Sekarang kita masih bagi 100 Singapura dolar, yang kita dapat itu adalah 209 ringgit Malaysia. Kita masih bagi 100 Singapura dolar. Okey, tetapi cuba tengok ringgit Malaysia yang kita dapat itu semakin banyak ke ataupun semakin kurang? Semakin sikit. Okey, kalau semakin sikit bermaksud Singapura dolar sudah jatuh. RM telah meningkat. Dengan reti kata lain, kalau anda tengok starting from the beginning tahun 2007 hingga tahun 2010, memang kita dapati bahawa Singapura dolar punya nilai sudah jatuh sebab semakin sikit RM yang diperoleh. Bermaksud RM dia adalah meningkat. Jadi inilah jawapan kita. Okey, tapi cara nak tulis itu macam mana? Tengok semula soalan dia je. Huraikan arah aliran ringgit Malaysia.
Bermaksud kita hanya fokus yang ini sahaja. Kita nak tengok ringgit Malaysia. Berbanding dengan dolar Singapura ya. Okey, jadi ini soalan B. Yang kita fokus ini adalah berbanding dengan dolar Singapura punya. Jadi jawapan yang anda tulis, okey, anda hanya perlu fokus. Kan tadi saya kata Singapura dolar turun kan? Bermaksud RM naik kan? Kita fokus yang ini saja. Jadi kita beritahu bahawa okey, nilai RM adalah semakin meningkat. Okey, berbanding dengan apa? Bagi tahu mata wang yang lain, iaitu Singapura dolar. Dari tahun 2000, soalan dia kata 2000 apa ya? Kita memang tengah tengok dari tahun 2007 hingga tahun 2010 kan? Okey, jadi anda pun tulis semula lah. Okey, dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Okey, itu cara kita nak jawab soalan ini. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Selain daripada banding ringgit Malaysia dengan Singapura dolar, kita juga tengok untuk yen Jepun. Okey, cuba tengok yen Jepunnya. Okey, juga sama kita fokus satu-satu dulu. Okey, dari tahun 2007 ke tahun 2008, tengok yang ini. Tahun 2007, 100 yen sama dengan RM 3.31. Untuk tahun yang seterusnya, 100 yen dapat RM 3.71. Jadi sekarang kita cuba tengok dengan menggunakan yen yang sama, semakin sikit ke ataupun semakin banyak RM yang diperoleh? Semakin banyak. Okey, kalau semakin banyak bermaksud yen telah naik. Kalau yen naik bermaksud RM turun. Okey. Juga sama yang ini adalah daripada tahun 2007 ke tahun 2008. Sekarang kita tengok dari tahun 2008 ke tahun 2009. Okey, dulu bagi 100 yen dapat 3.71. Sekarang kita masih bagi 100 yen. Yang kita dapat 3.31 RM sahaja. Semakin banyak ke sikit RM yang diperoleh dengan menggunakan yen yang sama? Semakin sikit. Semakin sikit bermaksud yen sudah jatuh. Kalau yen jatuh bermaksud RM naik. Ini adalah dari tahun 2008 ke tahun 2009. Sambung dari tahun 2009 ke tahun 2010 pula. Dulu bagi 100 yen dapat 3.31. Sekarang kita masih bagi 100 yen. Tapi yang kita dapat hanya 3.05 RM saja. Jadi semakin banyak peroleh ke semakin sikit? Semakin sikit. Okey, bermaksud sekali lagi yen sudah turun. Dengan arti kata lain, RM sudah meningkat. Jadi jawapan yang anda fokuskan, nanti anda kena tulis yang ini. Tapi anda boleh nampak yang ini kan sama kan? Nanti kita boleh grupkan sekali sahaja. Okey, cara nak jawab itu. Okey, ini pun sama soalan B ya. Kita dengan banding dengan yen. Tetapi soalan dia kan dia nak fokus untuk ringgit Malaysia kan? Jadi anda pun tulis nilai RM. Okey, cek dulu nilai RM macam mana ya. Okey, nilai RM sudah turun. Dari tahun apa? Tahun 2007 ke tahun 2008. Okey, jadi kita pun tulis nilai RM turun berbanding dengan yen. Okey, lepas tu kena spesifik sikit. Itu adalah daripada tahun apa? Dari tahun 2007 ke 2008. Okey, selepas anda tulis yang ini, yang seterusnya pun sama, kan dia berlainan kan? Jadi, untuk tahun yang seterusnya, tengok semula. Kan kita dapati bahawa nilai RM sudah meningkat kan? Yang ini. Jadi ini mula daripada tahun apa? Dari tahun 2008 hingga ke tahun 2010. Jadi kita pun tulis. Okey, kemudian nilai M meningkat berbanding dengan yen dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Itulah jawapan dia untuk soalan B.
Sebab sekarang memang kita perlu tengok tahun demi tahun. Kalau yang sama punya memang kita boleh grupkan dia sekali. Okey, seterusnya. Tengok soalan C. Berdasarkan perubahan nilai RM, bermaksud yang ini dia ada kaitan dengan soalan B ya. Kan soalan B kita tanya perubahan RM kan? Jadi jawapan nanti untuk C ini dia adalah berdasarkan soalan B. Dia minta anda buat jangkaan tentang, okey, jangkaan apa? Kita nak tengok ekspor Malaysia ke Singapura. Okey, sudah kata ekspor Malaysia. Kalau kata ekspor bermaksud Malaysia yang jual barang. Okey, jual barang ke mana? Ke Singapura. Okey, kalau jual barang itu bermaksud barang itu adalah dibuat di Malaysia kan? Kalau dibuat di Malaysia itu bermaksud kita akan tengok dari segi harga dia. Tengok yang ini banding dengan Singapura ya. Okey, memandangkan barang itu dibuat di Malaysia, nanti harga dia kita juga akan rujuk RM itu. Kalau katakan RM sudah meningkat, bermaksud harga ekspor ini sebenarnya juga akan meningkat. Kalau harga ekspor sudah meningkat, ekspor sudah jadi mahal, orang nak beli ke? Lepas itu anda cuba fikir, apakah kesan terhadap kuantiti ekspor ini? Berkurang. Ya, jawapan anda berkurang. Jadi cara nak jawab dia memang kita berdasarkan yang ini, tetapi anda boleh tulis, kita salin semula soalan itu sahaja. Okey, soalan dia, ekspor Malaysia ke Singapura. Okey, jadi anda pun beritahu selepas salinan itu akan turun. Okey, lepas tu kenapa turunnya? Okey, bagi tahu itu dari tahun apa ke tahun apa ya. Kenapa? Kerana harga ekspor adalah meningkat. Sebab kita tengok RM yang semakin meningkat ini. Jadi anda hanya perlu buat ayat yang ringkas sahaja. Okey, selain daripada itu, kita cuba tengok soalan yang 2 Roman itu. Dia tanya apa? Import Malaysia. Kalau Malaysia import barang dari Jepun, bermaksud Malaysia sebenarnya beli barang tersebut daripada Jepun. Kalau katakan kita beli barang tersebut daripada Jepun, bermaksud barang itu diperbuat di negara Jepun. Okey, cuba tengok yang ini. Okey, kan tadi saya kata kalau RM turun, bermaksud yen adalah naik yen. Yang ini, kalau RM naik, bermaksud yen adalah turun yen. Jadi sekarang kita beli barang dari negara Jepun sebab kita import barang. Okey, jadi anda cuba tengok harga import. Barang tersebut sudah kata kita beli dari negara Jepun. Bermaksud diperbuat di Jepun dan harga dia kita akan rujuk yen. Bukannya tengok RM. Jadi sekarang kita boleh dapati bahawa harga import dia kalau yen meningkat, harga import akan meningkat. Kalau harga import meningkat, saya nak tanya, kuantiti import dia akan jadi macam mana? Kurang. Okey, yes, kurang. Bermaksud pada masa itu kita kata import Malaysia dari Jepun adalah turun. Okey, fokus yang ini. Iaitu dari tahun 2007 hingga ke 2008. Lepas tu kenapa bagi tahu turun? Akibat harga import yang telah meningkat. Okey, cuba tengok untuk tahun yang seterusnya yang kita kaji. Kan yang seterusnya kita dapati RM naik. Bermaksud yen sudah jatuh kan? Dengan reti kata lain, pada masa itu harga import dia kita rujuk yang yen punya. Dia turun. Maka kuantiti import mestilah meningkat. Jadi cara anda nak tulis salin semula import Malaysia dari Jepun, okey, bagi tahun 2008 hingga tahun 2010 dan kita dapati bahawa import dia adalah meningkat. Tulis yang ini. Kenapa? Bagi tahu alasan. Sebab harga import dia sudah jatuh. Okey, itu adalah jawapan untuk C lah yang berkaitan dengan 2 Roman dan juga yang 1 Roman. Okey? Okey, jadi sekarang kita akan sambung dengan soalan yang terakhir. Hitung Singapura dolar 1 dalam sebutan yen bagi tahun 2010.
Jadi sekarang saya akan keluarkan maklumat untuk tahun 2010 dulu ya. Okey, tengok maklumat yang ini. Ini tahun 2010. Saya akan keluarkan dua-dua maklumat ini bermaksud Singapore dollar 100 sama dengan RM209 dan Yen 100 sama dengan RM3.05. Okey, jadi sekarang saya akan sediakan dua kadar pertukaran tersebut dulu. Ini soalan dia. Okey, jadi yang pertama itu Singapore dollar 100 sama dengan RM209. Okey, lagi satu 100 yen sama dengan RM3.05. Dan untuk maklumat anda, yang kita fokuskan ini adalah untuk tahun 2010. Okey, cuba tengok semula soalan dia. Dia nak apa? Dia nak Singapore dollar 1 dalam sebutan yen. Jadi nanti kita kena selesaikan yang ini dan lastly kita kena cari Singapore dollar 1 sama dengan berapa yen. Inilah jawapan terakhir yang kita kena tunjukkan. Okey, jadi cuba tengok semula kadar pertukaran yang asal ini. Macam mana kita nak selesaikan yang ini? Jadi cara yang paling senang dia, kita perlu jadikan sini RM1 dulu. Dapat sini berapa? Untuk yen pun sama, kita dapatkan RM1 dulu. Sini jadi berapa? Kalau dua pun sudah sama dengan RM1, nanti barulah kita boleh pindahkan maklumat ini ke sini. Yang ini ke sini. Barulah kita boleh bagi dia sama. Okey, jadi sekarang nak dapatkan RM1. Perkiraan dia sebenarnya sama sahaja. Jadi Singapore dollar sama dengan berapa kalau RM sama dengan 1? 0.478. Bagi 2 tempat perpuluhan? 0.48. Okey, 0.48. Okey, bagi yen Jepun pun sama, cuba dapatkan RM1 sama dengan berapa yen? 32.79 yen. Okey. Sekarang, cuba tengok kedua-dua ini sudah sama. RM1, RM1. Jadi sekarang kita boleh guna maklumat inilah. Okey, jadi sekali lagi saya tulis, okey, ini Singapore dollar 0.48 sama dengan 32.79 yen. Tetapi sekarang kita nak dapatkan satu Singapore dollar. Okey, yang ini, macam mana kita boleh dapatkan satu? Jadi cuba selesaikan yang ini. Yen kamu akan dapat berapa? 68.31. Yes, itulah dia. Okey, itulah jawapan untuk dia di mana Singapore dollar 1 sama dengan 68.31 yen. Okey, untuk maklumat pelajar sebab dari segi pengkiraannya selain daripada jawapan ini ada beberapa jawapan lagi yang boleh diterima. Kalau katakan anda dapat 68.52 yen ataupun ada pelajar mungkin dapat 68.53 yen, jawapan anda juga boleh diterima. Okey, ini kalau ikut skema dia lah. Okey, jadi kita pun sudah bincang keseluruhan yang berkaitan dengan kadar pertukaran asing, maka selesailah bagi soalan kuantitatif 7 ini. Okey.